إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Sidang jemaah-jemaah rahimani rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmatnya kepada kita yang tidak terhingga, terutama nikmat Islam dan iman yang merupakan sebesar-besar nikmat, dan nikmat kesehatan yang mana dengannya kita dapat menunaikan fardu puasa bulan Ramadan dengan sempurna. Dan alhamdulillah banyak di antara kita yang sedang menunaikan ibadah puasa sunat Syawal mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka meraih kebaikan dan ganjaran yang mana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana kita berpuasa sepanjang tahun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khutbah Jumaat pada hari ini khatib ingin bicarakan tentang satu zahirah ataupun kenyataan, satu penyakit yang timbul yang sedang merebak di hari ini, yaitu penyakit takut dan benci kepada agama Islam, atau dengan istilah Islamofobia. Menurut seorang pakar orang Islam bernama Quraisy dalam bukunya Muslim and Christ, a Comparative Study, dia kata istilah Islamofobia mula kenanya ialah pada tahun 1800 ataupun di zaman 80-an.ในยุค 80, kelima Islamofobia ini menjadi semakin popular, semakin dikenali oleh orang ramai selama berlakunya serangan kepada dua bangunan di Amerika, iaitu The World Trade Center, bangunan pusat perdagangan antarabangsa yang duduk di ibu kota, yang duduk di bandar New York. 10 tahun dulu kita mungkin tahu dan masih lagi ingat ada kapal terbang yang di-hijack oleh, dikatakan, orang daripada Timur Tengah, dan
paksa kapal tu pergi tepuh dua bangunan iaitu di Amerika, di New York itu. Ataupun dengan itu dikenali dengan strategi 911 ataupun 11 กันยา 2544. Selepas pada tu kelima Islamofobia, penyakit takut kepada Islam mulai menghantui orang barat dan orang-orang yang Islam yang tidak faham Islam. Agama Islam telah dituduh, dicapkan sebagai agama teroris, เป็นศาสนาที่นิยมความรุนแรง เป็นศาสนาของผู้ก่อการร้าย itu di media-media สื่อต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อตะวันตกก็จะเล่นข่าวแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีศาสนาอิสลามว่าเป็นศาสนาของความรุนแรง membuatkan orang barat yang tidak panggil เสพข้อมูลที่ผิดๆก็จะเกิดความหวาดกลัว takut kepada Islam itulah dipanggil oleh para pakar, dikata penyakit yang sedang merepot, iaitu penyakit takut dan benci kepada Islam. Islamofobia berasal daripada dua perkataan, iaitu Islam, iaitu agama Islam. Yang keduanya fobia. Fobia ini kalimah bahasa Inggeris yang diambil daripada Perancis, iaitu penyakit takut yang keterlaluan, takut sangat sehingga membawa kepada benci, takut sudah dan sampai kepada benci kepada Islam, maka itu dipanggil Islamofobia, yang mana diterjemahkan ke dalam bahasa Thai iaitu rok gliet keluar Islam. Dr. Bilal Philip, seorang pendakwah yang berasal daripada Kristian yang masuk Islam, yang pernah datang ziarah ke rumah kita, itu Bilal Philip, orang sebagai pendakwah berkulit hitam yang terkenal di Amerika dan di Barat. Dia beri ta'rif ataupun kamniyam kamwa Islamofobia, iaitu the irrational fear and hatred of Islam and Muslim. Takut,ความเกลียดและก็กลัวอิสลามที่ไร้เหตุผล irrational, tak ada panggil takut dengan tak ada pasal, takut dengan kadang tak ada hasil. Kadang-kadang tu tak ada alasan apa, tapi kerana ambil setข้อมูล ที่ผิดๆ buatkan orang ramai, terutama orang barat,ชาวตะวันตกni takut dan benci kepada Islam. Benci dengan tak ada alasan apa, dia tak ada sebab. Ni penyakit yang sedang merepot di Barat ataupun di Europe dan Taiwan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perasaan benci dan takut kepada Islam itu bukanlah perkara yang bukan perkara baru. Bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah mana Nabi mengelankan dakwah Islamiah mengikut apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dasar Nabi dan para anbiya ada dua dasar, sebagaimana yang telah diabadikan dalam Al-Quran dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Jadi Tuhan, kami telah utus kepada setiap kaum, setiap umat, seorang rasul. Tugas dia an i'budullah, beribadat kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi daripada taghut. Itu tugas ataupun parakit para anbiya sejak pada Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para umatnya, pengikutnya sampai hari kiamat, iaitu tugas dia menyeru
manusia untuk beribadat kepada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan menjauhi daripada taghut, daripada jalan, daripada pengabdian, penghambaan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik beribadat, sembah kepada manusia, sembah kepada benda-benda dan lain-lain. Itu adalah tugas penting risalah al-anbiya dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan tugas inilah Nabi Muhammad cuba nak tukar masyarakat Mekah, baik di segi akidah, tukar daripada akidah yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tukar di segi cara hidup, yang mana cara hidup dengan cara hidup jahiliyah kepada cara hidup Islam. Sistem ekonomi, rabuk sedikit daripada duk beramal dengan amalan riba kepada amalan Islam, kepada ekonomi Islam. Cara berpolitik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendiri daulah Islamiah di Madinah, menunjuk cara pemerintahan dengan menjalankan hukuman Islam, tatbik syariat al-Islamiyah, membawa keadilan, menegak keadilan di atas muka bumi ini. Bagi satu patiwat sangkum, yang mana berlain, berbeza daripada sistem yang ada pada masa itu. Dengan sebab itulah tidak heran kalau ada musuh-musuh Islam yang tidak puas hati dengan Islam. Kerana Islam bukanlah agama semata-mata yang beribadat dalam masjid, tapi Islam adalah ad-din wad daulah, agama dan pemerintahan. Nabi berdepan dengan musuh di Mekah daripada kaum kerabatnya sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Mughirah, ketua-ketua orang musyrikin. Dan apabila Nabi berhijrah ke Mekah, ke Madinah, Nabi berdepan dengan kaum Yahudi yang mana mereka itu tidak reda dengan kenabian, tidak percaya dan tidak iktiraf ไม่ยอมรับการเป็นศาสดาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม kerana dia percaya kata nabi yang terakhir, nabiศาสดาองค์สุดท้ายต้องมาจากเผ่าพันธุ์Bani Israel. Itu dendam, rasa panggil rasa dendam dan tak puas hati dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dari itulah mereka sentiasa cuba nak cari jalan untuk merutuhkan dakwah Islamiah, menyekatkan dakwah Islamiah sejak daripada Nabi hari itu sampai ke hari ini. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana ibadah dakwah Islamiah bersebar, maka negara Islam mulai luah. Mulai luah negara Islam, undang-undang Islam mulai itu tegak di muka bumi ini. Maka timbullah peperangan. Peperangan di antara Islam dengan bukan Islam. Kalau masa itu maha amnat ataupun kuasa besar masa itu ialah negara Persia, Iran dan juga Roman. Tapi akhirnya dua-dua negara ini telah runtuh dan tumbang kerana dikalahkan oleh Islam. Peperangan yang di antara umat Islam dengan Parisi, dengan Persia ataupun Iran lah ni, satu peperangan yang panggil yang bersejarah, iaitu peperangan Al-Qadisiyah. Panglima perang adalah orang pemimpin ataupun madhab Persia pada masa itu adalah Rustum, dan madhab Islam adalah Rabi' bin Amir. Apabila setelah mana Persia kalah ke tangan Islam, Rabi' bin Amir kata kepada Rustum, raja Persia, dia kata, ibta'athna Allahu linukhrijal nasu min ibadatil
ibadatul ibad ila ibadatillah. Buat kami ni, kami telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia daripada beribadat kepada manusia, daripada memperhambakan diri kepada manusia kepada ibadatul rabbul ibad, kepada ibadatillah. Nak mengeluarkan manusia. Dakwah Islamiah ini, peperangan dalam al-Islam adalah tujuan untuk nak manusia tu jangan memperhambakan diri beribadat kepada manusia. Manusia ini hanya mesti beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kalau manusia memaksa manusia lain untuk beribadat, untuk sembah, untuk turut dia, untuk dengar dia, maka itu adalah satu penghambaan. Sebagaimana Fir'aun telah memaksa rakyat-rakyat Mesir untuk sembah dan sujud kepada dia. Tujuan Islam untuk bebas, untuk membersihkan bumi ini daripada najis, daripada kekufuran, iaitu manusia beribadat kepada manusia. Untuk nak mengeluarkan manusia daripada kesempitan dunia kepada keluasan, mengeluarkan manusia daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Songkram dalam Islam itu adalah untuk menegakkan keadilan. Setelah itu dah, apabila Persia kalah, maka negara yang kedua yang menjadi maha amanat pada masa itu adalah Roman. Akhirnya negeri Rom pun jatuh ke tangan Islam. Sejak daripada itulah orang Barat sentiasa cari jalan bagaimana dia nak merutuhkan kekuatan Islam. Akhirnya mereka berjaya, iaitu dengan berjaya menjatuhkan Khilafah Utsmaniyah di Turki. Dan negara Islam pun menjadi lemah. Umat Islam menjadi berpecah belah. Dan kita tanya, sebab apakah orang-orang Barat takut kepada Islam? Apa yang dikatakan Islamofobia? Karena di sana ada beberapa sebab membuatkan orang Barat itu takut kepada Islam. Pertamanya ialah Islamus siyasi, takut kepada Islam yang ada kanun. Apa panggil kanun Islam? Takutnya kembali tertegaknya khilafah Islamiah sekali lagi. Sebab tu dia lagu mana pun dia tak jang umat Islam itu berkumpul, bersatu dan menegak daulah Islamiah dan memilih khalifah ataupun ambil rabab khilafah klik mari sekali lagi. Setelah mana daulah Utsmaniyah jatuh, khilafah Islamiah yang terakhir di Turki, maka umat Islam telah dipecah dan diperintah. Negeri Islam telah dijajah oleh orang-orang Barat, pemikir-pemikir Islam. Ulama Islam banyak yang mana telah dibasuh otak, dan banyak pelajar-pelajar Islam yang terima ataupun pergi belajar di negeri Barat dan klik membawa pemikiran, membawa ajaran-ajaran baru yang menentang Islam. Contohnya kita tengok yang baru-baru ni sepertinya Salman Rushdie ataupun Taslimah Nasrin, orang Islam daripada India. Dia tulis buku yang bernama The Satanic Verses, ayat-ayat syaitan. Salman Rushdie orang Islam, tapi dia murtad dan dia berani tulis kritik agama Islam, kritik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang lagu ni dia lari pergi duduk di Europe
dapat sambutan, dapat kehormatan daripada orang-orang barat kerana dia berani mengkritikkan Islam. Hak dia takut ialah Islamus siasi. Dia tahu kata Islam bukanlah agama biasa agama-agama lain. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah dan telah menegakkan negara Islam. Dia takut kembalinya khilafah Islamiah. Sebab tu dia takut kerana pada satu masa dulu Daulah Utsmaniyah ada menjadi maha amnat loh. Dia takut keluar tidak Islam จะมาครองโลก Islam จะกลายเป็นมหาอำนาจโลกอีกครั้งหนึ่ง sebab tu dia takut kepada Islamus siasi. Terutamanya apabila timbulnya gerakan-gerakan Islam, jemaah-jemaah Islam yang menyeru kepada Daulah Islamiah, maka terdapat jemaah-jemaah ini akan dicap sebagai jemaah warunrai. Sebenarnya kita tengok di Mesir, di Mesir, di Turki, di Tunis dan di Timur Tengah pada umumnya, walaupun jemaah ini turun dalam pilihan raya, ต่อสู้ตามคันลองระบอบประชาธิปไตยdi Mesir, turut cara undang-undang, peraturan, kod ken hak barat, hak Tawan Tok. Rakyat kata kalau nak benar kena buat parti dan turun pilihan raya, cari suara dengan Isra'. Tapi apabila menang Islam, rakyat pemilih parti Islam, akhirnya kena parti wat. Kerana ประชาธิปไตย boleh, แต่ต้องไม่ใช่อิสลาม ประชาธิปไตยได้แต่ไม่ใช่พรรคอิสลามชนะ Dulu pernah berlaku di Jazair, Jabhatul Islamiyah lil Inqaz yang dipimpin oleh Abbas Madani 20 tahun dulu. Menang dalam pilihan raya, telung telai. Tapi akhirnya kena patiwat, kena rapah kuasa oleh tentera kerana Fransai, iaitu menjadi apa panggil bapak kepada orang Jazair. Pak Jazair atau Algeria pernah duduk bawah ananikumของฝรั่งเศส tak wela Fransai untuk Jabhat Islamiyah lil Inqaz benar, akhirnya kena patiwat. Perwasat Samroy di Mesir begitu juga. Dia takut Islam ที่มีการเมือง อันนี้dia takut nah. Dia takut kerana apabila tertegaknya sistem Islam, Daulah Islamiah, ระบบเศรษฐกิจที่อิสลามที่ปลอดดอกเบี้ย maka ระบบทุนนิยมจะล่มสลาย การlearning ระบบทุนนิยมไม่สามารถที่แก้ปัญหาของมนุษยชาติ negeri-negeri yang sesak kena pergi bergetar duit di Tanakan Lom untuk mari patena dan lekat hutan jadi hamba Tanakan Lom. Tanakan Lom Bank Dunia kita tahu dikuasai oleh Yahudi. Sebab tu negeri-negeri Islam jadi hamba kerana rababทุนนิยม. Apabila Islamชูคำว่าระบอบอิสลามเศรษฐกิจอะไรที่เป็นอิสลามที่เป็นธรรม sebab tu Barat dan Amerika tidak rela tidak jauh untuk sistem ekonomi Islam berkembang. Begitu juga sistem keadilan masyarakat. Kita tengok ปัญหาสังคมเดี๋ยวนี้ ปัญหาวัยรุ่น ปัญหาตั้งแต่ยาเสพติด Kenapa? Kerana kita turut panggil rabab เสรีนิยม liberal คำว่าเสรีภาพไม่มีขีดจำกัด ไม่มีขอบเขต ไม่มีคำว่าคุณธรรม Barat dia cu คำว่าเสรีภาพ เสรีภาพ dia bebas. Tapi kita pelik juga kalau di Fransai dia kata bebas nak pakai lagu mana, nak telanjang, nak pakai baju dalam, nak pakai seluar dalam boleh, bebas negeri itu. Tapi mu jangan kelubung dan duduk mata. Jadi tak bebas. Dia kata apa? Isra' ni kan แต่งตัวแต่งกาย tapi jangan popin supaya Islam. Mana kata tak bebas juga. Aku bebas, kamu kata bebas. Aku nak tudung, nak pekuk, nak tudung, nak pakai hijab. Buat apa mulai? Karena sedangkan mu kata negeri mu bebas. Mana kata bebas tu ke?
panggil watakam. Cakap orang dia. Sebenarnya kalau pakai Islam dia tak tahu. Kalau telanjang buka aurat itu seri pak. Tapi tudung bancai seri pak. Tu. Ini berartinya bukan bebas. Nah, itulah. Yang keduanya, Barat takut itu orang Islam yang hijrah ke sana. Orang Islam yang diopayuk pai lipai di Tewantok. Jok daripada perang dunia yang pertama, negeri Barat dia ambil pengan, ambil orang kerja daripada negeri-negeri Loktisam ni terbanyaknya daripada Afrika. Kalau Perancis dia ambil orang-orang kerja je daripada orang hitam daripada Nigeria, daripada Senegal ke apa tu, kita tengok tu banyak orang hitam di Perancis. Semua tu kebanyakan orang itu daripada orang Islam. Kalau dulu dia nego panggil kata ambil hamba-hamba orang hitam daripada Afrika, dan di antara dalam hamba-hamba tu kebanyakan orang Islam. Sebab tu kita tengok Islam di Amerika tu di kalangan orang hitam tu berasal daripada hamba yang dia beli daripada Afrika pergi kepada Amerika. Dan orang Islam teluh hijrah pergi. Kerana apa? Kerana tak boleh duduk di dalam negerinya, kerana kerajaan atau pemerintah dengan kuku besi padatkan. Kerajaan yang negeri Islam tu kerajaan yang dilatih pengen huncat hak Amerika, hak Barat buat juga. Tapi apabila dia kena koki, orang Islam lari hidup di Barat, buatkan jumlah Islam tu ramai. Dan baru-baru ini dah saudara kita daripada Suria dan sebagainya lari daripada peperangan, lari daripada kekejaman kezaliman Hafiz Asad, lari ke sana. Buatkan di sana tu dia takut kerana jumlah Islam tu banyak, membuatkan orang-orang sana kitkan tak say kepada orang Islam, takutnya Barat Amerika akan jadi Islam. Dan yang kedua yang tak akhirnya iaitu Syria. Syria media dia tu sentiasa duk menuduhkan gambaran Islam, kata bukan right baik CNN, baik Fox, baik BBC dan sebagainya. Dan yang akhir sekali orang yang buatkan orang sang panhawi, orang Barat tu takut kepada Islam, iaitu nak kanbung. Nak kanbung learning di Barat ataupun di Europe lu Tewantok ni ada Pak Kuacat. Parti Kuacat orang Cat Nium orang Farang. Contohnya Donald Trump. Orang nak cing pertahanan TBD, nak ganti pada Barack Obama. Orang ni ialah menetek Islam. Kan dia tu adalah Pak Kuacat. Dia kata we all know that mosques are the center of radicalization. Dia dalam masa dia cari sorang, dia kata kita tahu bahawa masjid ini adalah pusat keganasan. Masjid Beleng Bongkok Kong Kokan Rai itu Donald Trump. Lalu hidup nak badu jadi Perdana Menteri. Dia kata kalau dia menang, we have to shut down all mosques. Kita kena tutup semua masjid dalam Amerika. Dan orang Israel dalam Amerika kena pakai bak pacacun khusus supaya kita nak kenal kata dia Islam atau bukan Islam. Itu tu nak kanmung. Yang ni baik di Amerika, di Perancis sendiri ada parti-parti Kuacat yang menetek Islam dapat sambutan, dapat suara yang banyak disokong oleh rakyat-rakyat. Kerana rakyat ni panggil kena sepanhu, kata takut Islam. Apabila ada parti Islam nak kanmun wama, mari kata dia ni lah nak lawan Islam, dia lah nak panggil cakap kelum warung rek, maka rakyat pun kerana takutnya kepada Islam tu pilih parti-parti Kuacat. Kita tengoklah Donald Trump tu nak boleh jadi presiden Amerika ke tak, kita tengok dalam pilihan raya yang akan datang. Itulah panggil banyaklah panggil hekan yang berlaku yang membuatkan kita rasa tak kuat, bahasa panggil mai sebacai, buatkan saudara-saudara kita yang sesama akidah kita kena tindah, kena panggil kodki, kena beberapa kesempatan yang mereka itu berjumpa di sana. Dan kerana mereka itu dosa mereka kuampit kongkau ke
akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Kita hala mereka daripada kampung mereka. Dasar apa? Kenapa mereka itu? Innahum qaumun yatatahharun. Innahum unasun yatatahharun. Kuampit hak orang mukmin, kerana mereka itu nak menyucikan, membersihkan diri mereka untuk mengibadatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana unasun yatatahharun. Kerana umat Islam, kerana orang mukmin itu nak membersihkan hati, maka kita kena halang mereka. Akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Dosanya kerana kita nak membersihkan diri kita, nak membersihkan jiwa kita dengan kita berpegang dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Orang mukmin itu tidak kerana mereka itu tidak kena kisah, mereka kerana innahum wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Kerana mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Dah kena bom di Suria, baik di Rohingya di Burma. Kenapa? ความผิดของเขาก็คือเขาศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า dan tidak tunduk kepada mereka, dan ไม่ยอมก้มหัวให้กับอำนาจใดๆนอกจากอำนาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukuruhu ala taufiqi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa 'alamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Summa 'alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Allahumma ansur al islam wal muslimin. Allahumma ansur du'a wal mujahidin. Allahumma dammir al-kafarata wal musyrikin wa ahlik al-a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma 'azib kafara الذين يصدون عن سبيلك الذين يصدون عن سبيلك. اللهم بدر شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. اللهم نزل الكتاب ومزي السحاب ويا حازب الأحزاب احزمهم وانصر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وصلوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.